الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير. فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ووفي لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلنا جميعا وللحاضرين والغائبين من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد. واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم. وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. Alhamdulillah, pertamanya syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesempatan untuk kita bertemu lagi sekali dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita doakan seperti biasa beroleh keberkatan, kerahmatan, pengampunan, ketenangan yang namanya sakinah, tumanina, keridaan daripada Allah, doa daripada para malaikatillah dan tersenarai daripada kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah restu dan redha kepadanya insya-Allah. Dan mudah-mudahan berkat kita duduk menekuni dan memahami apa yang dihuraikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang mereka wariskan kepada kita, huraian kepada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah huraian terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua itu menjadi sebab untuk kita mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi manusia yang sentiasa memegang prinsip hidup ini sebagai hamba Allah. Apa yang kita lakukan itu tak lari daripada lillahi rabbil alamin, seperti yang kita ulang-ulang sebut dan penyaksian pengakuan kita dalam salat. Segala-galanya hidup mati kita, amal ibadah kita adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang sentiasa meletakkan dirinya itu berprinsip segala apa yang dilakukan, yang dituturkan, yang dikerjakan dalam apa juga tindakan dan juga lapangan, itu tidak lari daripada prinsip mengabdikan diri pada Allah. Maka orang beriman adalah orang berprinsip di mana dia duduk di atas ke di bawah ke tepi kanan ke, dia tetap bahawasanya apa yang melanggar atau menyalahi titah perintah Allah ataupun perkara yang menyalahi akan tuntutan syariat, maka itu tidak akan pernah dipersetujui dalam kehidupannya. Dan Nabi sebut dalam hadis yang kita nak baca sebagai muqaddimah pada malam ini, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman ruya anhu, yang diriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu imma'ah, la takunu imma'ah, janganlah kamu menjadi manusia yang ada pada sifatnya imma'ah. Imma'ah ni ikut-ikutan.
Taqulun, kamu mengatakan, in ahsanan nas ahsanna, kalau manusia buat baik maka kami akan buat baik. Wa in zalamu zalamna, kalau manusia buat zalim, buat benda tak betul, kami pun ikut sekali buat benda yang sama. Nabi larang kita buat macam tu. Walakin wattinu anfusakum, Nabi kata hendaklah engkau tegas dan teguhkan pendirian kamu. In ahsanan nas, kalau manusia buat benda yang baik, antuhsinu, maka kamu juga buat baik kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa in asa'u fala tazlimu, tapi kalau manusia buat benda yang menyalahi syariat, berbuat keburukan, maka jangan kamu melakukan kezaliman dengan melakukan perkara yang derhaka ataupun menyalahi perintah hukum syariat. Jadi mudah-mudahan berkat kita hadir ke majlis ilmu, prinsip kita sentiasa diasah oleh syariat dan kefahaman yang sebenar, supaya kita tidak tergadai, apalagi termakan dan terjerat dengan segala macam fitnah dunia ini. Semakin dekat dengan kiamat, maka semakin samar dan tercabar fitnah itu, semakin samar dan mencabar, maka tak akan selamat melainkan mereka yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beroleh rahmatnya insya-Allah. Allahumma amin ya karim. Baik, malam ni insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 87 daripada huraian hadis yang ke-15. Pangkal hadis ataupun hadis tersebut ada pada muka surat 82, muka surat 82. Kita baca kembali hadis untuk ambil berkat, kemudian kita sambung tempat huraian, tempat berhenti hari itu. Hadis pada muka surat 82, iaitu kita berpandukan kepada kitab seperti kita maklumi, Ar-Rawdatul Bahiyah fi Syarhil Ahadithil Qudsiyyatil Arba'iniyah li Mula Ali Al-Qari, wa qama bi syarhihi Syekh Muhammad Nadhir Maktabi, manallahu ala kulli minhumah ar-rahmata wa ridwan ولجميع العلماء الأولياء والأولياء العلماء لا سيما مشايخنا جميعا فرحمهم الله جميعا ونفعنا الله بعلومهم وبأسرارهم وبأنوارهم وبهم في الدارين آمين. Tengok muka surat 82 dulu, kita baca sepintas lalu teks hadis itu, kemudian kita sambung tempat ponti insya-Allah. Al-Hadithul Khamis Ashar, hadis yang ke-15 di bawah tajuk qayyumiyyatullahi ala ibadihi wa madhahiru fadlihi alaihim, ila an qala an Abi Dharr radhiyallahu anhu an sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah ta'ala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Rawahu Sayyidina Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah wa ridwanuh. Hadis itu kita dah baca dan terjemah pada beberapa kali pertemuan kita yang lalu. Sambung tempat berhenti, kalau ikut tanda ni, itu pada muka surat 87 bawah tu. Akhir sekali kita berhenti, masih lagi bab yang berkaitan dengan ataupun huraian berkenaan dengan Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, firman Allah, setiap seorang daripada kamu itu berada dalam kesesatan sebelum daripada kedatangan Islam, kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Makna hak kita baca hari itu, petunjuk itu milik Allah. Akhir kita berhenti hari itu iaitu pada rangkap syair yang disebutkan oleh Sayyiduna Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu. Disebut faqala murtajizan situ. Sampai situ. Wallahi laulallah wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina.
iaitu demi Allah, wallahi demi Allah, laulallahu, kalau tidak kerana Allah, mahtadaina, maka sudah pastilah kita ni tidak dapat petunjuk pada jalan yang benar. Wala tasaddaqna, dan kita juga tidak berkesempatan untuk mendapat kelebihan daripada sedekah. Wala sallaina, dan tak juga dapat kesempatan untuk mendapat kelebihan daripada salat. Jadi kita pertama boleh dapat petunjuk berada di atas jalan Islam adalah kurniaan daripada Allah. Boleh merasai teguh dan rasa lazat ataupun rasa kejam hati kita ini walaupun tak nampak, ada banyak benda yang tak nampak, tapi kita beriman. Kenapa? Karena Allah tenangkan hati kita beriman dengan apa yang khabar yang Allah sampaikan kepada kita. Jadi teguh hati kita beriman dengan perkara-perkara yang Allah tuntut walaupun kita tak nampak dengan mata kasar. Dan istiqamah kita melaksanakan segala titah perintah Allah walaupun terpaksa kita berkorban, berbelanja dan juga korban tenaga, harta dan sebagainya, kita buat. Semua itu adalah dengan dengan sebab kurniaan daripada Allah. Maka sebab itu kata Sayyiduna Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu, laulallahu, kalau tidaklah kerana Allah, yakni tidak dengan kurniaan, kalau tidak dengan kurniaan, limpah kurnia rahmat dan petunjuk daripada Allah, mahtadaina, nescaya kita tak dapat petunjuk. Wala tasaddaqna wala sallaina, dan kita juga tidak bersedekah dan tidak mendirikan salat. Jadi kita boleh buat kebajikan itu pun semua dengan sebab ingrah ataupun anugerah daripada Allah. Kita boleh terima Islam pun dengan sebab Allah kurnia, dan kita boleh buat kebajikan pun dengan sebab taufik dan kekuatan yang Allah kurniakan dan Allah berikan kepada kita. Itulah kita berhenti. Sambung malam ni, walaqad nazzala al-Quranul Karim. Situ masih lagi dalam bab cerita tentang hidayah ni, tentang Allah Ta'ala kata, wahai sekalian makhluk, semua kamu itu berada dalam kesesatan kecuali orang yang aku bagi petunjuk. Maka Allah suruh kita minta petunjuk daripada Allah, kita cari dan kita minta, Allah akan berikan petunjuk pada kita. Sambung, walaqad nazzala al-Quran, bawah sekali, walaqad nazzala al-Quranul Karim, dan bahawasanya telah turunlah Al-Quranul Karim, muakkidan, meneguhkan ataupun menguatkan. Muakkidan dengan makna menguatkan atau meneguhkan lagi. Hadhil haqiqata, hakikat ini. Hakikat apa? Hakikat iaitulah petunjuk itu datangnya daripada Allah. Hakikat yang namanya hidayah itu datang daripada Allah. Hakikat dengan makna al-hidayah min Allah. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa inna 'ala dzalika minasyahidin. Itu ayat daripada surah Al-Hujurat, ayat 17 daripada surah Al-Hujurat. Ayat ini juga meneguhkan lagi dan juga lagi menjelaskan, meneguhkan dan juga menguatkan lagi hakikat iaitulah hakikat hidayah itu datang daripada Allah. Maka apa Allah sebut ayat ini? Yamunnuna 'alaika, mereka itu merasakan seakan-akan mereka memberikan kelebihan kepada engkau wahai Muhammad, an aslamu, dengan sebab Islam mereka. Ini cerita apa ni? Cerita satu kabilah daripada Bani Asad. Bani Asad yang datang bertemu dengan Nabi SAW, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, qatalatkal Arab wa aslamna wa lam nuqatilka. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, orang-orang Arab kebanyakannya mereka menentang kamu, nak masuk Islam pun lawan dulu, tapi kami ni adalah kabilah yang datang serah diri, kami terima saja, kami masuk Islam tanpa kami memerangi Tuhan ya Rasulullah. Seakan-akan mereka mengungkit, mengatakan lebihnya mereka memberikan kesenangan dan kurniaan kepada Nabi. Kenapa? Karena tidak menentang Nabi. Mereka Islam dengan tak dengan cara bukan berperang dengan Nabi SAW. Jadi mereka kata macam tu seakan-akan mereka merasakan Islamnya mereka itu memberikan kelebihan kepada Nabi SAW. Sedangkan mereka tak sedar, mereka lah yang sebenarnya mendapat kelebihan daripada Allah, dengan sebab Allah berikan petunjuk kepada mereka supaya mereka memeluk agama Islam. Sehingga bila mereka kata kepada Nabi, diriwayatkan dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia kata lagu tu dekat Nabi, Nabi kata,
Nabi kata inna fiqhahum qalil, inna fiqhahum qalil, mereka ini kurang fahamnya tentang agama. Wasyaitanu yantiqu ala alsinatihim, dan syaitan bercakap di atas lidah mereka itu. Makna apa? Mereka tak faham, mereka masuk Islam seakan-akan mereka mengatakan untungnya Nabi dengan sebab kami. Mereka tak berasa mereka lah yang sebabnya beruntung dengan sebab kurniaan hidayah daripada Allah dan juga kurniaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka Allah perintahkan Nabi SAW untuk bagi tahu dan beri pendidikan kepada mereka, ajak mereka. Qul, katakan olehmu ya Muhammad kepada mereka itu, la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Jangan kamu rasa kamulah yang memberikan kelebihan kepada aku, atau berikan kelebihan kepada Islam, atau berikan kelebihan kepada Allah kerana terima tak lawan apa yang Allah suruh. Jangan kamu rasa kamu yang memberikan kelebihan, bukan. Tapi sebenarnya balillahu yamunnu alaikum, bahkan Allah lah yang sebenarnya, akan tetapi Allah lah yang sebenarnya memberikan kurniaannya ke atas kamu, an hadakum lil Islam, iaitu bahawa dia memberikan petunjuk kepada kamu kepada iman. An hadakum lil iman, Allah bagi tunjuk kepada iman. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu jadi orang beriman yang sungguh benar imannya, maka begitu cara fahamnya. Macam kita lah juga, kita jangan rasa kita Islam tu untung dengan kita, bukan Islam untung dengan kita, tapi kita sebenarnya untung dengan Islam. Kalau kita bantu agama Allah, kalau kita bantu perjuangan agama, kalau kita bantu perjuangan Islam, kita jangan ingat Islam tu beruntung dan hebat dengan kita, bukan. Tetapi kita lah sebenarnya yang mendapat kurniaan, kemuliaan dan keuntungan dengan sebab berada di atas jalan perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Lianna al-minnah min Allah. Allahu huwa alladhi yamunnu alaina. Allah sebenarnya limpah kurnia-kurniaan pada kita, bukan kita yang berikan kurniaan kepada Allah. Jadi ayat ini dia kata apa tadi? Nazala al-Qur'anul Karim muakkidan li hadhihi al-haqiqah. Ayat ini menjelaskan lagi, mengukuhkan lagi hakikat yang mengatakan apa? Petunjuk itu milik Allah dan juga kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Qauluhu fastahduni. Qauluhu, katanya, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tentang firman Allah dalam hadis kursi, fastahduni, maka hendaklah sekalian kamu mohon petunjuk kepadaku. Allah Taala kata apa? Semua kamu, setiap seorang kamu berada dalam keadaan kesesatan jahiliyah sebelum daripada datangnya agama, maka Allah datangkan utuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Allah suruh kita minta petunjuk kepada Allah. Kenapa? Kerana yang sebenar boleh bagi petunjuk hanyalah Allah. Yang boleh kurniakan taufik hanyalah Allah. Kita tak boleh bagi petunjuk dengan makna taufik ni, tak boleh. Kita cuma boleh tunjuk jalan saja. Kita cuma boleh tunjuk jalan. Buat lagu ni, Allah bagi tahu kalau kita buat macam ni, Allah akan jamin lagu ni. Kalau kita buat lagu ni, kita terancam dengan kemurkaan Allah. Kalau kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Kalau kita hidup berbakti dalam agama, taat dan patuh kepada titah perintah Allah walaupun susah dalam dunia yang sementara ini, tak rugi, akhirat Allah ganti dengan balasan yang berlipat kali ganda. Kita cuma habaq cerita, tetapi yang sebenar, yang boleh hinggut dan boleh ubah hati manusia, yang boleh campak nur petunjuk yang namanya hidayah ataupun taufik, itu la ya'ti biha al-makhluq wala ay insan. Hidayah itu tak boleh diberikan oleh sesiapa pun, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, wa innama alaina al-balagh, kita hanya menyampaikan, hanya ajak, pujuk, berikan keterangan, berikan penjelasan, ajak berdakwah dan terus berdakwah, tetapi yang beri petunjuk itu pada Allah. Maka Allah bagi isyarat, fastahduni, maka hendaklah sekalian kamu minta petunjuk daripada apa? Daripada aku, minta padaku. Ai tafsiriyah maknanya apa? Ai yani, maksudnya, artinya, saluni, hendaklah sekalian kamu minta kepada aku. Saluni dengan makna is'aluni, mintalah kepada aku. Al-hidayata ila siratil mustaqim. Minta apa? Minta al-hidayata, minta petunjuk, ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. As-siratil mustaqim ataupun as-siratil qawim, itu semua makna samalah. Mustaqim ada dua makna, dua-dua betul. Mustaqim dengan makna apa? Dengan makna lurus,
tidak bengkang-bengkok, lurus menepati apa yang Allah tuntut supaya kita sampai kepada keredaan Allah. Mustaqim juga dengan makna kukuh, mustaqim dengan makna qawim, dengan makna kukuh. Tidak kita kata tidak mudah digoncang ataupun tidak mudah roboh, itu mustaqim. Jadi kedua-dua itu sah pada makna. Jalan Allah ni jalan yang lurus, bawa kita kepada petunjuk daripada Allah. Jalan Allah yang namanya Islam ini juga jalan yang mustaqim, yang teguh, yang kukuh, yang tidak mampu diruntuhkan oleh sesiapa pun. Kita dah sebut dulu kan, yang rebah tu umat Islam, yang runtuh tu barangkali bangunan yang dibina oleh umat Islam dirobohkan oleh musuh. Yang rebah itu barangkali umat Islam, ketika mana ada ketikanya diuji oleh Allah. Kadang-kadang Allah uji kerana Allah nak angkat darjat, kadang-kadang Allah beri ujian sebagai peringatan kerana mereka berpaling daripada jalan petunjuk Allah, maka menyebabkan mereka diuji oleh Allah dengan ditewaskan oleh musuh. Hak tu kita. Tetapi Islam, agama Allah, itu adalah agama yang berdiri dan tegak dengan apa? Tegak dengan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah itulah tuan kepada agama Islam ini. Maka siratal mustaqim, jalan yang lurus ataupun jalan yang kukuh. Salunil hidayata ila siratil mustaqim, mintalah kepadaku jalan petunjuk kepada jalan yang lurus. Was-sabata, minta juga as-sabata dengan makna teguh, dengan makna teguh, tidak mudah goyah ataupun tidak mudah berubah-ubah. Saat kau ni, saat kau tu nak, kita minta teguh berada di atas jalan kebenaran. Yang dikatakan prinsip itu tak boleh berubah, tetapi pendekatan, cara kita bermuamalat, cara kita mengambil tindakan, ya itu barangkali berubah mengikut kepada situasi. Dalam ibadat pun ada ketika kadang-kadang kita semayang, kalau kita semayang duduk tidak sah semayang fardu ni, kecuali semayang sunat. Semayang fardu tak boleh semayang duduk, kena berdiri, kerana berdiri itu salah satu daripada rukun solat. Tapi ada ketika situasi yang kita tak boleh berdiri kerana keuzuran, pada kita sakit dan sebagainya. Ada ketika kita tak boleh diri, pasal apa? Pasal kita duduk di medan perang contohnya, masuk waktu peluru macam bertih di atas kepala ni, nak manggit, nak panggung tak boleh, semayang lah menerak pun. Tapi prinsipnya sama. Kita tetap kita mendirikan salat kerana Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah, menunaikan salah satu daripada kefarduan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak boleh kita ambil sambil lewat. Hatta walaupun terpaksa kita hormat, kita semayang dalam keadaan hormat waktu, walaupun kita kena qada balik, tapi tak boleh kita sewenang-wenangnya meninggalkan salat. Jadi prinsip tak berubah. Inilah Islam. Prinsip kita tak berubah. Ada perkara yang thawabit, yang tetap tak boleh berubah, maka kita pertahankan. Ada perkara yang mutaghayyirat makna perkara yang boleh menerima perubahan, dan perubahan itu tidak melanggari daripada sempadan syariat, melihat kepada masalah dan situasi yang diperakukan oleh syariat, maka itu tidak masalah. Jadi ini Islam. Sebab itu Islam ni kalau diberikan peluang memerintah, tak ada orang, tak ada hati manusia yang dia berakal waras, dia akan menentang Islam. Kalau dia tak Islam pun, kalau dia tak masuk Islam pun, dia tidak ada alasan untuk menentang, melainkan dia mengatakan inilah yang terbaik. Dan kita pun tak boleh paksa orang masuk Islam. Kita tak boleh paksa. Sebab itu kalaulah kerajaan Islam contoh dia masuk buka suatu negara, kemarin kita ada lawatan ataupun ada jemput seorang alim, seorang syekh daripada Al-Azhar, Dr. Jamal Faruq Ad-Daqqaq radhiyallahu taala anhu, datang untuk bagi ucapan ataupun bagi taujihat di Unisyams, hampir 2 jam. Tajuk yang dibahaskan berkenaan dengan tajuk, saya tak ingat dia punya wording tu, tapi kandungannya mabda'ut ta'ayush wal muamalah ma ghairil muslimin, iaitu prinsip kita bermuamalat dan cara hidup kita bersama dengan orang bukan Islam. Salah satu dia cerita, nak habaq kata keadilan Islam tu, di akhir-akhir kuliah tu disebut bagaimana indahnya Islam tu kalau orang boleh nampak, hatta kalau orang tu dia tak masuk Islam pun dia tidak boleh menafikan keadilan Islam. Seperti mana yang kita ulang sebutkan, Islam ni bila dilaksanakan, orang Islam akan dapat rahmat.
kerana dia melaksanakan perintah Allah. Yang tak Islam, dia juga mendapat manfaat, iaitu kelebihan, keadilan dan haknya tidak akan disia-siakan. Berlaku dalam sejarah Islam, salah seorang daripada panglima yang dilantik untuk membuka kota Samarkand, iaitu Qutaibah bin Muslim rahmatullahi alaih. Ketika mana membuka kota Samarkand, salah satu daripada perkara yang mesti dilakukan oleh panglima ataupun wakil yang diutuskan bila masuk negara, beri pilihan kepada negara itu. Bila kita sudah memerintah, kena beri pilihan. Pertama, beri pilihan sama ada mereka nak peluk agama Islam, kita terima dengan penuh rasa syukur. Kalau mereka tak mau masuk Islam, tak boleh paksa, tetapi mereka berjanji dengan kita untuk hidup secara aman. Dipanggil mu'ahad. Sama ada dia itu Muslim masuk Islam, ataupun dia mengikat perjanjian dengan kita, ataupun kalau dia nak lawan juga dengan kita, contohnya dia tak mau, nak berjanji pun tak mau, nak Islam pun tak mau, tapi kami nak perang dengan Islam. Yang tu pilihan yang terakhir. Tapi kena berikan 3 pilihan itu kepada rakyat. Qutaibah bin Muslim ketika mana masuk kota Samarkand, dia tidak berikan pilihan itu kepada rakyat Samarkand, sehinggalah dia telah pun meninggal dunia dan sebagainya. 20 tahun Islam menapak di Samarkand, 20 tahun. Sampai 20 tahun itu, ketika mana gubernur itu pun sudah meninggal dunia, maka rakyat Samarkand selepas daripada itu dilantik khalifah baru, iaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Maka rakyat Samarkand yang mengenang sejarah ketika mana Islam masuk ke kota Samarkand, mereka tidak beri kami pilihan, maka mereka telah tulis surat aduan kepada khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Selepas 20 tahun Islam memerintah situ. Bila dengar macam tu, lala tu juga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengarahkan gubernur supaya keluarkan semua tentera Islam daripada Samarkand. Keluar lala tu semua sekali, dan masuk balik, beri pilihan kepada rakyat Samarkand, sama ada mereka nak Islam atau mereka nak mengikat perjanjian aman dengan kita, ataupun kalau mereka memilih untuk berperang. Maka apabila rakyat Samarkand melihat keadilan sebegitu, walau ba'da 20 sana, 20 tahun negara sudah terbina dengan segala apa, hidup dalam aman dah, tetapi tetap yang kata hak itu tetap dituntut dan tetap diberikan haknya. Itu Islam. Itu Islam. Jadi kalau Islam itu dijelmakan dalam kehidupan, tidak ada manusia yang waras akalnya yang tak gila yang menolak Islam. Orang yang tolak Islam ini adalah orang yang dalam hatinya ada penyakit. Tapi kalau dia itu orang yang waras, walaupun dia tak mau masuk Islam, kita tak boleh paksa. Kerana orang tak mau nak beriman, itu dia lah, akidah dia pegang lagu tu, kita tak boleh paksa dah. Cuma isu di akhirat masing-masing akan menghadapi pengadilan di hadapan Allah. Tapi atas muka dunia, kalau dia tak Islam, dia hidup secara aman dengan kita, tidak dizahirkan prejudis sampai menimbulkan ketegangan dan sebagainya, maka kita dituntut dalam agama kita untuk meraih semua yang hidup atas muka dunia. Kita berkongsi bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal Islam. Itu Islam. Jadi Islam itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka patah balik. Maka kita minta pada Allah apa? Pertama, petunjuk kepada jalan yang benar. Yang kedua, kita minta was-sabata, yakni keteguhan. Sabat juga dengan mana al-istiqamata, dengan mana istiqamah alaih, iaitu di atas jalan Islam itu. Alaihi yakni ala siratil mustaqim. Teguh, as-sabat teguh, alaihi di atasnya, di atas jalan yang lurus itu, jalan Islam. Wa huwal iman wal Islam, iaitulah apa? Iaitulah dengan iman dan juga Islam. Hak kita duk minta dalam solat kan. Dia kata walaqad amara Allah taala, walaqad, dan bahawa sesungguhnya amara Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan ibadahu, sekalian hamba-hambanya, an yaqra'u, memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, an yaqra'u, itu bahawa mereka membaca fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat, min salatihim, dalam salat mereka, qawlahu, firmannya Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, iaitu salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Selepas daripada ayat Allah, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta supaya ihdina, tunjukkanlah sekalian kami ya Allah, as-siratal mustaqim. As-sirata makna jalan, al-mustaqim yang lurus, iaitulah jalan petunjuk, jalan Islam, jalan iman.
Bahkan kita sambung pula kan lepas tu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus iaitu jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa dia jalan? Jalan. Siapa dia yang mendapat nikmat itu? Yang kita baca dalam Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang engkau kurniakan nikmat ke atas mereka. Siapakah mereka yang dimaksudkan itu? Ayat tersebut ditafsirkan oleh ayat lain dalam surah An-Nisa ayat 69. Allah menyatakan apa? Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu yang dikatakan golongan yang mendapat petunjuk itu adalah daripada kalangan para nabi, siddiqin, para siddiqin, syuhada, mereka mati syahid, wassalihin, dan juga apa? Orang-orang yang saleh, yang beriman dan beramal saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi ayat dalam surah Al-Fatihah ditafsirkan, diperjelaskan dalam ayat dalam surah An-Nisa. Begitu kita membaca Quran, dalam tafsir ada apa? Ada Al-Quran yufassirul Quran. Ada Al-Quran ditafsirkan oleh ayat Al-Quran. Ada Al-Quran ditafsirkan oleh apa? Hadis Nabi SAW. Ada tafsir yang mengambil aqwalus sahabah, itu perkataan daripada para sahabat yang mereka juga sebenarnya ambil faham itu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Allah suruh. Bukan kata kita minta itu perlulah. Bahkan Allah perintahkan jadi syariat pula. Kena minta petunjuk daripada Allah. Bahkan kalau tak baca ayat ni tak sah sembahyang kita, kerana ini salah satu ayat daripada ayat dalam surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah termasuk daripada rukun qauli dalam salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La salat yang la tasihhu salah. Tak ada salat, yang ini tidak sah salat itu orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Baik. Li'annahum muftaqiruna ila Allah. Kenapa Allah perintahkan kita untuk kita baca dan minta doa ini dalam bacaan surah Al-Fatihah? Li'annahum, kerana mereka, yakni hamba-hamba Allah, manusia itu muftaqirun. Muftaqirun makna sangat berhajat. Muftaqirun makna sangat fakir, yakni lagi berhajat ilallah, kepada Allah, likai yarzuqahum, supaya Allah rezekikan kepada mereka. Rezeki dengan makna Allah beri dan Allah kurniakan. Likai yarzuqahum bermakna likai yu'tiyahum wa yamunna alaihim, supaya Allah rezekikan atau berikan kepada mereka asbabal hidayah, sebab-sebab petunjuk, ilaihi, kepadanya. Kita minta lah, Allah bila nak bagi hidayah, Allah akan apa? Allah akan mudahkan sebab untuk kita dapat hidayah. Hati kita berasa ingat pada akhirat, dalam hati kita rasa takut pada Allah. Kalau kita tak buat apa Allah suruh, rasa tak senang hati kita. Kalau kita tak semayang, hati kita resah. Kalau kita ada buat maksiat, ada selisih dengan siapa-siapa, balik rumah tidur tak lena. Walaupun kadang-kadang hak betul itu kita, hak betul itu kita marah tu dengan sebab kita berhak untuk marah dia pasal dia buat naya kat kita. Tapi orang yang hati baik ni, kalau orang marah dia pun dia resah hati, kalau dia marah orang pun dia tak senang. Kerana semua benda tu akan menyebabkan kita ni ada benda sangkut dengan Bani Adam. Itu antara sebab-sebab Allah nak bagi kebaikan itu. Bila Allah nak berikan kebajikan ataupun petunjuk kepada seseorang, Allah akan mudahkan kepadanya jalan untuk mendapat petunjuk. Hati mudah apa terpanggil. Dengar bunyi jauh-jauh pun kadang-kadang dia berasa dah. Bunyi Allahu Akbar, Allah Akbar. Bukan tepi rumah, nu jauh nu. Dia kata masuk waktu dah ni. Macam mana surau kita tak bang lagi ni? Masalah. Pasal apa? Pasal hatinya sudah apa? Sudah dekat dengan petunjuk. Tapi kalau jauh, jerkah lubang telinga pun dia tak mai. Tu kasar sikit lah tu. Allah akan apa? Akan mudahkan jalan. Jadi kita minta supaya Allah rezekikan kepada mereka asbabal hidayah, sebab-sebab mendapat petunjuk, ilaihi, kepadanya, wassabatu 'alaiha. Dan juga apa, kita minta juga wassabati 'alaiha, dan juga kita minta juga Allah rezekikan kepada kita wassabati 'alaiha, dan kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita, kurniakan kepada kita as-sabat, mana keteguhan, 'alaiha, di atas, 'alaiha yakni 'alal hidayah, teguh di atas jalan petunjuk itu.
wa yujannibahum, dan juga Allah menjauhkan mereka. Yujannibahum dengan makna yub'idahum, Allah menjauhkan mereka. Asbab, sebab-sebab ataupun jalan-jalan salbil iman. Salbil iman makna yang menafikan iman atau yang mencabut iman. Asbab ni makna jalan lah. Asbab ni makna wasail. Sebab-sebab ataupun jalan-jalan salbil iman. Salb makna yang menafikan, yang menidakkan, ataupun yang kita kata yang merosakkan. Salbun makna apa? Salbun makna nafi kan. Kita mengaji dalam sifat 20 ada sifat apa? Sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu qidam baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah. Itu apa tu? Berapa sifat tu? 5 sifat tu sifat salbiyah dengan makna apa? Dengan makna nafi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifat qidam. Qidam makna nafi, ada mula. Baqa makna nafi, ada akhir. Mukhalafah nafi kata mumathalah, ada persamaan. Begitu juga qiyamuhu ta'ala binafsi, nafi Allah Ta'ala itu berhajat kepada yang lain daripadanya. Salbiyah dipanggil salbiyah. Jadi salb itu dengan makna apa? Dengan makna nafi, dengan makna menidakkan. Jadi kita minta pada Allah kurniakan sebab untuk kita dapat petunjuk dan teguh di atas jalan hidayah petunjuk tersebut, dan kita minta juga Allah jauhkan apa? Asbab salbil iman, sebab-sebab ataupun jalan-jalan yang menafikan atau yang merosakkan iman. Wa kana min du'aihi, wa kana, dan adalah min du'aihi, sebahagian daripada doanya. Doa siapa? Doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya yakni doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihdini lima ikhtulifa fihi min al-haqq bi'idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqimin. Itu doa. Antara doa yang Nabi baca. Itu disebutkan dalam riwayat, dan disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, dan hadis itu ada dalam Ashabi Sunan, ada dalam kitab Sunan. Antaranya Nabi doa apa? Ihdini, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku, lima ikhtulifa fihi minal haqq. Lima ikhtulifa, bagi satu perkara yang diperselisihkan, fihi padanya, pada perkara tersebut, minal haqq itu pada urusan kebenaran. Kita minta supaya Allah bagi petunjuk pada kita ni, supaya kita terselamat daripada apa? Terbabas ataupun tersasar daripada kebenaran. Lebih lagi ketika mana kita berhadapan dengan perselisihan. Orang tu kata kau ni, yang ni kata kau tu, berselisih. Kita minta supaya kita tidak tenggelam dalam perselisihan sehingga kita menyimpang daripada kebenaran. Selisih kok mana pun, lagu mana orang cakap, kita nak supaya Allah berikan petunjuk supaya ikut yang betul, ikut yang benar. Maka ihdini, berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah, lima ikhtulifa fihi, bagi perkara yang diperselisihkan padanya minal haqq, iaitu pada kebenaran ataupun kepada kebenaran. Kita minta supaya Allah beri petunjuk kepada kebenaran. Biiznika, dengan izinmu, yakni dengan kehendakmu. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, tahdi, memberi petunjuk, man tasha'u, sesiapa yang engkau kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus atau jalan kebenaran. Ini juga termasuk daripada doa yang ma'thur, yang juga boleh kita doakan. Bahkan doa ini memang sesuai pada setiap waktu dan setiap zaman. Lebih lagi pada zaman kita pada hari ini, zaman yang penuh dengan apa? Dengan kecelaruan, yang penuh dengan persengketaan dan perselisihan. Kita tak akan selamat melainkan dengan apa? Dengan cahaya petunjuk daripada Allah. Bila Allah masukkan dalam hati kita itu dengan cahaya kebenaran, cahaya kebenaran ini terang. Tak mungkin seseorang itu tersalah dengan cahaya kebenaran. Al-haqqu ablaj, disebut dalam ungkapan al-haqqu ablaj, kebenaran itu terang menerang. Kalau kita nak umpama macam cahaya matahari, betul, kalau orang ni dia nak kepada kebenaran, kalau mau nak tengok betul, bukan nanti celak dua mata, buka hujung mata pun nampak dah macam kita matahari kan. Bukan nanti celak dua, kita buka sebelah hujung ekor mata pun nampak dah pasti terang. Tapi kalau tak mau, tak payah. Kalau tak mau pejam rapat, kita suluh depan muka pejam rapat, yang tu tak payahlah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tapi yang nama kebenaran itu ablaj, terang benderang.
wal batilu lajlaj, sementara yang batil itu samar ataupun meragukan. Jadi kita minta supaya Allah beri petunjuk dalam perkara-perkara yang berselisihkan, supaya kita tidak menyimpang daripada yang benar biiznika, dengan apa? Dengan izinnya Allah, dengan kehendak Allah, dengan kurniaan Allah. Iznika ni boleh dengan apa? Biiznika yakni bimasyiatik atau biiradatik atau birahmatik atau bifadlik wa bihidayatik, dengan petunjuk, dengan kehendak, dengan apa? Dengan kudrat daripada Allah supaya Allah tunjuk jalan. Innaka tahdi man tasha, sesungguhnya hanya engkau ya Allah yang beri petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Sikit lagi, qauluhu, dan katanya, kata baginda Nabi SAW pada riwayat hadis kursi itu, apa dia? Ahdikum, kamu minta petunjuk, fastahduni, kamu minta tunjuk padaku, ahdikum, Allah Ta'ala kata pasti aku akan apa? Beri petunjuk kepada kamu. Apa makna yang Allah Ta'ala jamin ataupun Allah Ta'ala kata aku akan bagi petunjuk kepada kamu kalau kamu minta? Maka aku akan apa? Aku akan kurniakan. Ansab walakin adillatan wadihatan ala dhalik. Maka aku apa? Aku akan berikan kepada kamu. Ahdikum, ya ansab lakum, aku akan kurniakan kepada kamu, aku akan berikan kepada kamu, aku akan pakaikan kepada kamu, bahkan aku akan ikat pada kamu, aku akan beri kepada kamu petunjuk kalau kamu minta kepadaku. Lakinna adillatan wadihatan ala dhalik, kan, tetapi dalil yang jelas yang demikian itu, dan dalil yang jelas dalam perkara tersebut yang berkaitan dengan hidayah itu, nahwul ayat ad-dalla ala wujudillah, nahwul ayat, seperti mana ayat-ayat, al-ayat itu dipanggil kata jamak, al-ayat makna ayat-ayat, ad-dallati, yang menunjukkan, ala wujudillah, menunjukkan di atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah, fi malakutis samawati wal ard, di alam malakut, yakni apa? Alam langit dan bumi, alam kita kata alam hak kita ni alam ciptaan Allah, alam malakutis samawati wal ard, yakni alam ciptaan Allah yang maha luas di langit dan juga di bumi. Wa fi anfusil makhluqin, dan juga apa? Dan juga pada wafi, pada anfus, diri al makhluqin, setiap makhluk. Wa hadza, dan inilah ma asyara ilaih, apa yang menunjukkan padanya oleh apa? Al maula subhanahu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Al maula yakni Allah, al maula al wali, Allah maulana, yakni Allah waliyuna, Allah itu Tuhan kita. Jadi al-maula ini makna tu Tuhan kita. Subhanahu, maha suci Allah. Fi umumi qawlihi, pada umum qawlihi, firmannya Allah. Antaranya Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Allah menyatakan sanurihim ayatina, akan kami perlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, kehebatan kami fil afaq. Sama ada tanda-tanda tu pada makhluk yang Allah Ta'ala cipta, tanda-tanda tu juga termasuk dengan peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuk pada kita. Macam menangnya baginda Nabi SAW ketika mana orang musyrikin Quraisy kuat menentang Nabi di Makkah, termasuk ketika mana di Madinah pun dendam mereka masih lagi tak habis lagi, nak perang lagi. Tapi setiap kali mereka berperang dengan baginda SAW, Allah berikan kemenangan kepada baginda Rasulullah SAW dan juga tentera Islam. Itu juga termasuk daripada apa? Ira'atul ayat. Itu juga merupakan tanda-tanda yang Allah Ta'ala perlihatkan. Jadi ayat di sini ada yang menafsirkan iaitu kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi. Ada para mufassirin yang melihat secara umum, apa dia? Segala tanda-tanda, bukti-bukti, termasuklah makhluk ciptaan Allah, semua itu adalah perkara yang Allah perlihatkan. Sanurihim, akan kami perlihatkan mereka kepada manusia, ayatina, tanda-tanda kebesaran, keagungan, kekuasaan kami, fil afaq, iaitu di ufuk bumi yang dapat mereka lihat, wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka itu ada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, hatta yatabayyana, sehingga jelas nyata,
lahum kepada mereka atau bagi mereka annahul haq, bahwasanya Allah itu benar, dan juga baginda Nabi SAW itu benar, dan juga Al-Quran itu benar. Sama ada annahul haq itu dengan mana annallah, Allah itu benar, ataupun anna Rasulullah alladhi arsalahu rabbuhu haq, Nabi itu benar, ataupun annahu dengan mana Al-Quran al-munazzal ala sayyidina Rasulullah huwal haq, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW itu juga adalah benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, tidakkah memadai bagimu bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, annahu bahwasanya dia, yakni Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahid, Allah itu menyaksikan. Allah menyaksikan kita dan Allah pertontonkan pada kita. Allah tengok kita dan Allah bagi kita tengok. Tengok apa? Tengok tanda-tanda kebesaran Allah, dan Allah tengok apa kerja yang kita buat. Tak cukup lagi ke? Tak cukup lagi ke itu bukti kebenaran, kekuasaan dan kehebatan Allah? Allah cipta makhluk, Allah bagi kita pula apa? Sifat pelihat, boleh tengok. Kalau Allah cipta makhluk tapi Allah buat kita buta, kod-kod kita nak jawab depan Allah, ya Allah, walaupun engkau ciptakan makhluk di langit dan di bumi tapi saya buta, kau tak bagi saya tengok, ya Allah, macam mana nampak? Allah buat sempurna siap, Allah maha bijaksana, Allah cipta makhluk. Kalau Allah bagi tengok tapi tak ada benda apa nak tengok pun tak jadi, ataupun Allah buat benda hak boleh tengok tapi Allah tak bagi sifat pelihat, kaki tak boleh tengok pun tak jadi. Allah bagi dua-dua, hak boleh tengok pun Allah Ta'ala cipta boleh tengok, yang kemampuan untuk kita tengok dengan sifat pelihat pun Allah Ta'ala bagi. Dan Allah juga tengok apa yang kita tengok, dan tengok kelaku apa yang kita buat atas muka dunia. Kita nak lari ke mana? Kalau tak baca satu Quran pun, ayat-ayat Allah Ta'ala cerita Allah syahid, sampai sekecil-kecil perkara besar sawi, besar zarah pun isu Allah Ta'ala habis. Allah Ta'ala apa? Pelarai habis. Allah buka rongkai habis semua. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Isu akhirat kan, wa nad'ul mawazin al-haq li yaumil qiyamah. Allah akan letak apa? Timbangan nanti, timbangan yang benar di hari akhirat nanti. Fala tuzlamu nafsun syai'an, siapa pun, setiap diri pun tak akan pernah dizalimi oleh Allah. Wa in kana misqala habbatin min khardalin atayna biha, semua amalan termasuk kecil-kecil walaupun sebesar khardal, biji sawi ke ataupun zarrah ke, kecil daripada itu pun, atayna biha, kami akan datangkan dan bentangkan. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang akan menghitung segala apa yang telah kamu buat. Jadi lepas ke kita? Lepas tak lepas? Kalau tak lepas, jangan buat. Jangan cakap benda yang Allah Ta'ala tak reda, jangan buat benda yang Allah Ta'ala tak reda, dan jangan hidup di atas jalanan hidup yang menyebabkan kita terdedah kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama asyara ilaihi, begitu juga seperti mana yang Allah tunjukkan kepadanya tafsilan, yang tadi secara apa? Secara borong kita kata, secara rambang atau ringkas. Ada ayat yang Allah cerita dan Allah pertontonkan secara tafsil. Tafsil makna secara lengkap, terperinci. Biqaulihi, seperti mana dengan firman-Nya Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tadi Allah sebut umum kan? Allah sebut kami pertontonkan ayatina fil afaq, kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di mana? Di ufuk, langit dan juga bumi. Tapi Allah sebut langit bumi saja. Itu secara apa? Mujmal dia panggil, secara mujmal ataupun secara ijmal. Tapi ayat bawah ni secara tafsil. Tafsil makna secara terperinci. Allah sebut makhluk yang Allah cipta tu. Apa dia? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat kepada unta? Unta ni sangat dekat dengan orang Arab, kenderaan yang masyhur digunakan, al-ibil. Tidakkah kamu melihat kepada ibil, yakni unta? Kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan dengan segala keistimewaan dia. Unta ni dia berjalan, dia boleh cam perjalanan dia boleh tahan hidup di padang pasir walaupun dia tak minum dalam tempoh yang lama, tapi dia boleh bertahan. Dan unta ni ada perangai-perangai dia apa, yang kadang-kadang kalau tak kena gaya lebih mulia bagi sebahagian manusia.
Unta ni dia tak akan bersama dengan apa? Kalau dia unta jantan, dia tak akan bersama dengan unta betina yang keluar daripada rahim yang sama dengan dia. Dia cam. Dan unta kalau dia nak buat, kalau dia nak apa, dia nak bersama dengan, dia tak buat, dia tak akan buat, lakukan depan hadap-hadap orang. Jadi itu kita kata walaupun dia haiwan, tapi dia ada apa? Dia ada etika dia. Dia ada sempadan dia ada fitrah kemuliaan yang Allah bagi kehormatan pada dia. Walaupun binatang ni tak samalah kehormatan dengan manusia, sebab manusia Allah Ta'ala bagi kehormatan yang istimewa. Tapi Allah nak tunjuk kadang-kadang manusia ni dengan segala kelakuan mereka, kadang-kadang tu yang kadang-kadang binatang kaki empat tu kadang-kadang lebih baik daripada manusia. Dengan sebab itulah binatang dia tak langgar fitrah. Kalau dia binatang buas, kebuasannya itu bukanlah satu benda yang tercela bagi dia. Allah buat kan, buaya dengan giginya tajam, singa dengan kuku yang mencengkam, suara ngauman yang menggerunkan, giginya boleh mematahkan, bukan takat boleh kerak daging, boleh tokak patah tulang. Sesuai lah. Pasal apa? Pasal dia sukanul ghaba, dia duduk dalam hutan. Kalau bagi lekeh-lekeh macam mana nak duduk dalam hutan? Jadi Allah buat itu sempurna. Jadi buas dan binatang buas itu adalah apa? Adalah tabiat yang sesuai dengan bijaksana. Tapi kalau manusia yang kadang-kadang kebuasannya itu lebih daripada binatang, budak umur 7 tahun dia sepak terajang empuk ikut suka contoh dia. Mak dia kadang-kadang disinggung sampai pecah muka, kelang, semelih lihat pasal tak bagi duit. Ini semua adalah apa? Penyimpangan akhlak peribadi, dengan sebab manusia itu lari daripada fitrah, lari daripada agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai kemuliaan yang memuliakan dia. Bukanlah makna kita cela semua mereka itu, kita cuma ingkar perbuatan yang mereka lakukan. Tapi jauh daripada sudut hati kita, kita tak pernah berhenti minta doa mudah-mudahan Allah beri petunjuk mereka kembali ke pangkal jalan. Besar mana pun dosa dia perbuat, keji mana pun dosa yang manusia tengok tak boleh, manusia kalau nampak muka ludah muka dia, tapi hati kecil kita tetap mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tutup pintu taubat kepada hamba-hambanya. Tapi nak ceritanya manusia begitulah, kalau tak ada agama dia hilang pertimbangan, bahkan dia jadi teruk daripada haiwan. Na'udzubillah min zalik. Jadi dalam ayat ni Allah perincikan, Allah sebut unta, tadi sebut makhluk saja, yang ni unta, tidak akan kamu lihat kaifa khuliqat, bagaimana unta diciptakan. Sikit lagi kita baca. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan tidak akan kau lihat kepada langit yang ada atas kepala tu, kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan atau ditegakkan. Kaifa rufi'at yang kaifa uqimat, bagaimana Allah tegakkan langit, bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa tiang yang mengampu 7 petala langit, tak runtuh sekeping pun langit yang turun hujannya, tak runtuh sekeping langit. Tidak engkau kamu melihat dan nampak itu kebesaran dan kekuasaan Allah, yang kamu berani cabang Allah Subhanahu wa taala. Kita bumbung rumah kita, kalau main angin pun kita kalut. Bumbung rumah, kalau main angin kan, main ribut, ada musim ribut habis, berapa banyak buah kadang-kadang habis dia angkat bumbung. Itu bumbung rumah kita. Ini langit yang Allah Ta'ala cipta, tak ada Allah tak minta tolong siapa pun untuk tegakkan langit. Tiba-tiba kita menyombong dengan Allah, kita dah berasa lagu kita ni cerdik lebih pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung ganang, al-jibal jam'u jabal, yakni al-autad, bukit gunung ganang yang merupakan pasak bumi. Allah ciptakan al-jibal, dan kepada bukit-bukit, kaifa bagaimana nusibat, bagaimana Allah teguhkan mereka, nusibat, bagaimana Allah letak mereka atas muka bumi dengan teguh. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi, al-ard kaifa sutihat, bagaimana Allah hamparkan bumi, tempat kita boleh berjalan, boleh pijak bumi ni. Kalau Allah buat bumi ni panas macam bara api apa macam, lagu mana? Atas kepala Allah buat panas contoh, tak boleh keluar rumah, keluar terbakar kepala, nak pijak bumi, bumi panas. Kalau Allah nak buat, Allah boleh buat, Allah boleh buat. Lebih pada tu Allah boleh buat. Hak kita tak sangka pun Allah boleh buat. Tapi tak, Allah jadikan langit itu payung pada kita, Allah jadikan bumi sebagai hamparan tempat kita atok langkah berjalan atas muka dunia. Itu pun hari-hari kita hari-hari kita derhaka pada Allah dan kita tak insaf.
Allah tanya kita, wahai hamba-Ku, hang sakit aku bagi lega, hang ada masalah aku yang apa? Aku yang tarik hang keluar daripada masalah. Tapi tak sudah-sudah hang derhaka padaku. Wahai hamba-Ku, esok kalau hang balik berjumpa dengan aku, hang nak kata apa kat aku? Sebelum Allah Ta'ala tanya kita, maka disebut begitu. Para ulama meriwayatkan dalam kitab-kitab terdahulu, ma'ansaftani, wahai hamba-Ku, hang ni tak pernah apa? Hang tak pernah insaf, dan hang tak pernah ingat pada aku betul-betul. Aku bagi semua dekat hang, tapi hang tetap derhaka padaku. Abdi, wahai hamba-Ku, famadha taqulu gadan idza ji'tani, esok kalau hang jumpa aku, hang nak kata apa dekat aku? Nak fikir tentu pun kita patutnya kita boleh patah baliklah kepala jalan kalau mau fikir lah. Kalau tak mau tak payah. Yang terakhir, wa ahsana sya'irut tadhkir, wa ahsana sya'irut tadhkira bihi fi qawli. Yang terakhir kita apa? Iaitu ahsana telah apa? Ahsana makna telah berbuat elok asy-syairu oleh penyair. Yakni mengungkapkan dengan perkataan yang baiklah. At-tadhkira peringatan, bihi dengannya, iaitu peringatan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Taala itu. Fi qawlihi, pada katanya penyair itu apa dia? Aya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Dia ada lagi tambah, walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu. Ini adalah syair yang ditulis oleh Labid Ibn Rabi'ah. Katanya apa? Aya ajaban, alangkah menakjubkan. yakni wahai saudaraku, wahai orang yang mendengar, wahai manusia, ajibtu ajaban, aku heran sungguh. Tu makna dia. Aya ajaban makna wahai manusia, sungguh aku sungguh-sungguh heran. Kaifa yu'sal ilahu, kaifa bagaimana yu'sa boleh diderhakakan al-ilah Allah. Macam mana Allah itu boleh diderhakai oleh makhluk, tu maksudnya. Am kaifa yajhaduhu, am kaifa, am ataupun kaifa bagaimana yajhaduhu mengingkarinya al-jahidu oleh orang yang ingkar. Sedangkan apa? Wa fi kulli syai'in, pada segala sesuatu, lahu ayatun, ada padanya tanda, tadullu ala, yang menunjukkan kepada apa? Annahul wahidu, bahwasanya Allah itu esa, tidak berbilang-bilang. Semua tanda-tanda Allah pertontonkan pada kita menunjukkan Allah Ta'ala itu esa. Walillahi fi kulli tahrikatin, dan segalanya milik Allah pada setiap yang bergerak, pada setiap gerakan. Wa taskinatin, dan juga diam. Abadan, selama-lamanya. Syahidu, menyaksikan. Allah menyaksikan segala-galanya, dan alam ini juga menyaksikan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kufur pada Allah, nak mensyirikkan Allah, langit bumi tak pernah kufur pada Allah. Siang malam mereka bertasbih, memuji kebesaran dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua Allah Ta'ala pertontonkan kepada kita dalam ayat Quran. Allah bagi tahu dalam makhluk yang Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala pertontonkan. Allah bagi akal supaya kita proses fikir pun Allah bagi. Tapi kalau kita nak menyimpang dan ingkar juga, maka itu merupakan suatu perkara yang sangat bahaya, yang menyebabkan kita terdedah kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak bantaikan itu insya-Allah. Wa min hidayatillahi ta'ala li'abdihi, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab, wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Insya-Allah kita jumpa pula pada tahun depan insya-Allah. Bulan 1 nanti kita jumpa biiznillah. Taib, tak habis lagi hadis ni panjang lagi ni. Saya ingat dalam 2-3 kali berjumpa baru habis insya-Allah. Tapi tak apalah, kita baca pelan-pelan, ambil sepatah dua, ambil faham, mudah-mudahan kalau tak semua pun ambil untuk kita beramal, jadikan panduan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan beroleh manfaat insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin, wahdina kullana ya rabbana ila sawa'is sabil.
أكرمنا بتقواك وارحمنا بترك المعاصي أبدا أبدا، وارزقنا علما نافعا لنا في الدين والدنيا والآخرة، واجعل أسرار مشايخنا سارية فينا يا رب العالمين بفضلك وكرمك، وارحمنا وارض عنا يا ربنا برحمتك وبرضاك ورضوانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من المتدبرين، واجعلنا من المذكرين، واجعلنا من الذين يعقلون ويشاهدون فيما أريتنا من آية قدرتك العظيمة يا رب العالمين في الآفاق، إنك نعم المولى ونعم المجيب، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.